Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung PDPR pada hari ini iaitu dalam kitab Mulakahat sambungan tajuk talak pada muka surat 18. Okey, kita tengok sama-sama muka surat 18 tu. Okey, tapi Ustaz dah ringkaskanlah dekat dalam video ni. Okey, Ustaz mohonkan untuk awak baca untuk faham. Okey. Okey, kita akan masuk iaitu jenis-jenis talak. Okey, tapi sebelum tu saya ingatkan awak, ingat talak ni adalah satu maksud iaitu kita berpisah, iaitu perpisahan di antara suami dan isteri. Talak ni iaitu satu memutuskan satu hubungan perkahwinan lah. Okey. Okey, jenis-jenis talak. Okey, talak ni dia terbahagi kepada 3 iaitu talak sunni. Kedua, talak bid'i. Dan 3, talak bukan sunni dan bukan bid'i. Okey, apa itu talak sunni? Okey, talak sunni adalah talak yang dilakukan mengikut sunnah. Contohnya, orang tu dia menjatuhkan talak ketika isterinya dalam keadaan suci, yakni dia tidak ataupun belum disetubuhi. Okey, dia belum setubuh lagi tapi dah dilakukan talak. Okey, ini dikira sebagai talak sunni. Okey. Okey, seterusnya talak bid'i. Talak bid'i ini adalah talak yang dijatuhkan tidak mengikut kaedah syarak, iaitu dia melakukan talak, dia menjatuhkan talak, suami ni menjatuhkan talak ketika isinya dalam keadaan suci tapi dah disetubuhi. Okey, itu ada dikira sebagai talak bid'i. Manakala bukan sunni dan bukan bid'i, iaitu talak yang tidak termasuk dalam jenis sunni ataupun bid'i. Okay, contohnya isteri yang terlalu tua yang sudah putus id. Okey. Okay, cara melakukan talak. Okey, ini kaedah ataupun susunan lah macam mana nak melakukan talak ni. Okey, pertama sekali menjatuhkan talak mengikut sunnah. Bukan mengikut sunnah, mengikut cara yang dibenarkan oleh syarak berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama. Okey. Kedua, menggunakan lafaz yang nyata. Kita sebut tu dalam lafaz yang nyata, terang orang faham. Kita bukan untuk memahami tapi kita sebut tu faham. Okey, iaitu soreh. Yang nyata iaitu soreh. Okey, ketiga, menggunakan lafaz qiyas. Qiyas yang ini kinayah dengan niat. Maksudnya dia membagi kiasan untuk berpisah tu, sambil tu dia ada berniat memang nak berpisah pun dengan isteri dia. Tu lafaz qiyas. Okey. Nombor 4, menggunakan tulisan dengan niat. Contohnya apa? Contohnya kalau awak tengok dekat muka surat 23, okey, awak tengok yang dekat sudut info yang belah bahagian kotak kecil tu. Okey, jatuh sah talak dengan menggunakan kaedah WhatsApp. Tulis dalam WhatsApp pun dikira sebagai jatuh talak. Dan pesanan ringkas iaitu SMS, bagi mesej. Okey, dan melalui penulisan surat ataupun buat surat, masuk dalam sapu surat, sebagi. Tu menggunakan tulisan dengan niat. Tu dah jatuh talak juga tu. Jadi kalau awak dah kahwin akan datang nanti, jadi jangan cuba-cuba nak sebut. Kalau boleh kita dah kahwin tu, kita kena bahagiakan dengan isteri kita. Okey. Nombor 5, menggunakan isyarat yang bermaksud talak. Kita buat isyarat yang kita memang nak jatuhkan talak dekat isteri kita tu. Okey. Tu tak boleh. Okey. Nombor 6, melalui wakil yang dilantik. Contohnya kita mewakilkan seseorang untuk menyampaikan kepada isteri kita tu, isteri
untuk menyampaikan jatuhnya talak tu, untuk melepaskan itulah perpisahan tu. Okey. Okey, adab talak. Adab talak ni maksudnya adab-adab kita nak melafazkan talak tu ataupun nak melakukan talak tu lah. Okey, kita nak buat talak tu mesti mematuhi, pertama sekali mematuhi hukum syarak. Maksudnya kita tak melanggar syariat Islam. Kita ikut kaedah apa yang diarja dalam hukum syarak. Okey, kedua, mematuhi undang-undang dan peraturan nikah dan cerai yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Okey, maksudnya kita ikut undang-undang negeri kita, negeri yang kita duduk sekarang ni, kita ikut undang-undang macam mana peraturan nikah dan cerai. Okey. Kalau contohnya kalau kita dekat Johor ni, kita ikutlah kaedah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor ataupun Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, dan yang ketiga, menghormati hak kebebasan masing-masing. Maksudnya kita nak jatuhkan talak tu, kita kena menghormati semua orang. Kita menghormati semua di sekeliling kita. Memang kita jatuh memanglah nampak macam sedih, tapi kita kena hormat. Kita bukannya nak berkasar pun, tapi kita nak menghormati semua apa yang ada depan mata kita. Okey, dan nombor 4, bersopan sama ada pada kata-kata ataupun tingkah laku. Cakap tu janganlah cakap perkara yang kesat. Tingkah laku tu janganlah nampak gangster sangat. Kita sopan. Okey. Dan yang nombor 5, mengekalkan hubungan silaturahim dengan kedua-dua belah pihak. Maksudnya bila dah ada talak, ada talak ni, kita mengekalkan hubungan. Walaupun dah berpisah, kita kekalkan hubungan silaturahim. Okey. Janganlah bila kita dah berpisah, kita terus senyap macam tu je, taklah. Okey, seeloknya lah macam tu. Seeloknya macam kita berhubung lagi. Kita cakap apa khabar, baik, sihat. Tu seeloknya lah. Okey. Hikmah talak. Ingat, setiap apa yang berlakunya ada hikmah, ada kesannya, ada akibatnya, ada kesan lah yang baik kepada diri kita ni ataupun diri sekeliling kita ni. Okey, pertama sekali hikmah kesan kepada diri kita juga adalah menjamin keselamatan, hak serta kehormatan diri dan keluarga. Okey. Kedua, menghentikan gejala buruk yang memudaratkan diri dan keluarga agar tidak berterusan. Maksudnya kita berpisah ni adalah nak mengelakkan, nak menghentikan suatu perkara yang tidak baik daripada yang memudaratkan kepada diri kita dan keluarga kita, supaya benda tu tak berterusan. Maksudnya tidaklah asyik berlaku je perkara yang buruk dalam rumah tangga tu. Jadi nak mengelakkan daripada gejala buruk tu dalam rumah tangga tu, tu je lah cara dia. Tapi seeloknya ni lah kita berbincang dah baik-baik. Okey, seeloknya macam tu lah. Okey, ketiga, mengelakkan perbalahan yang lebih besar daripada melakukan antara suami dan isteri. Dan yang keempat, memberi pengajaran kepada mana-mana pihak yang menjadi punca perbalahan dan krisis rumah tangga. Okey, kita dah habis satu tajuk. Alhamdulillah. Okey, jadi berharap awak semua dapat baca daripada Ustaz nak awak semua baca dan ingat apa yang Ustaz dah ajarkan sebelum-sebelum ni. Ustaz awak ingat. Okey. Nanti insyaAllah kita akan berjumpa selepas PKP lah. Ada rezeki kita akan jumpa sama-sama. Kita akan belajar lagi. Okey. Lepas ni awak nak hadapi PKP pula. Okey. Okey, jadi daripada Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.